Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ni kita nak kenali dulu persepsi kaunseling pelbagai budaya dalam temu duga terhadap dua klien. Jadi ahli kumpulan saya sendiri Adiatul Liana binti Roslan dan juga sahabat-sahabat saya Nurul Nabila Abu Sufyan, Reza Ila Syuhada, Amira Syamimi dan juga Nurul Syakirin. Jadi kita nak kenali dan fahami persepsi ataupun tanggapan kaunseling pelbagai budaya ini terhadap klien-klien kita. Jadi jom kita mengetahuinya. Baiklah, sebelum kita masuk perkongsian temu bual kita nak tahu dulu apa itu sebenarnya kaunseling pelbagai budaya. Jadi menurut Corey, kaunseling pelbagai budaya ini merupakan apa sahaja perkongsian yang berlaku antara kaunselor dan juga klien mengikut kelompok budaya yang berbeza, agama yang berbeza dan juga pendapat yang berbeza. Okey, baiklah. Kita nak kenali dulu klien yang pertama. Okey, klien yang pertama ini bernama Atika Izzati binti Mahmudin. Okey, agaknya beliau umur berapa ya? Okey, Atika Izzati berumur 22 tahun. Tempat tinggalnya di Kuching, Sarawak. Okey, Kuching, Sarawak. Maknanya Atika Izzati ni orang Sarawak. Jadi, Atika Izzati ni berbangsa atau etnik apa agaknya? Okey, Atika Izzati ni merupakan etnik Iban. Okey, jadi agama yang dianuti oleh Atika Izzati ni agaknya apa ya? Okey, agama yang dianuti oleh Atika Izzati merupakan agama Islam dan peranan jantina beliau lebih kepada maskulin, iaitu suka kepada aktiviti lasak dan sebagainya. Okey, untuk status perkahwinan pula, Atika Izzati berkongsi bahawa Atika Izzati sekarang berstatus bujang. Okey, belum berkahwin ni kawan-kawannya. Baiklah, seterusnya kita nak tahu peranan dalam keluarga. Agaknya Atika Izzati ni anak sulung ke anak yang paling bongsu? Jadi, Atika Izzati berkongsi mengenai status ataupun peranan dalam keluarga di mana Atika Izzati merupakan anak yang sulung dalam keluarga. Oleh itu, kita dah kenal dah klien yang pertama. Jadi, kita nak tahu dan memahami apa agaknya tanggapan Atika Izzati ni terhadap kaunseling pelbagai budaya di Malaysia. Jadi, jom kita ketahui dan fahami. Baiklah, kita masuk kepada persoalan yang pertama. Agaknya apa persepsi ataupun tanggapan klien terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Okey, jadi klien berkongsi mengenai tanggapannya di mana bidang kaunseling ni sangat penting terutamanya untuk masyarakat di Malaysia sendiri. Pendapat beliau mengenai bidang kaunseling di Malaysia ini ialah bidang kaunseling di Malaysia merupakan sebuah bidang yang menjadi jalan penyelesaian kepada seseorang individu. Dan juga seseorang kaunseling itu juga diajar untuk mengikut etika-etika sewaktu sesi kaunseling. Jadi, beliau juga menyatakan bahawa beliau merasakan bidang kaunseling di Malaysia merupakan satu perkara yang sangat positif untuk dilaksanakan dalam membantu individu-individu yang mengalami masalah. Baiklah, kita masuk kepada persoalan yang kedua, iaitu apa agaknya persepsi tanggapan klien terhadap sikap kaunselor-kaunselor di Malaysia. Okay, jadi, klien berkongsi mengenai pendapat beliau sendiri di mana sikap kaunselor di Malaysia ni kebanyakannya bersikap positif dan juga suportif. Nampak tak? Positif dan juga suportif. Beliau juga menyatakan bahawa kaunselor-kaunselor di Malaysia ni mempunyai aura yang positif, yang mampu memberi bantuan dan pertolongan kepada klien. Jadi, kenapa klien berfikiran seperti ini? Klien berkongsi mengenai pengalaman beliau sendiri sewaktu menjalankan sesi kaunseling, di mana kaunselornya sentiasa bertanya khabar dan juga bertanya masalah yang dihadapi, sama ada sebelum, sewaktu dan juga selepas. Jadi, ini menunjukkan bahawa sikap kaunselor ini sentiasa positif dan sentiasa mengambil peduli mengenai masalah klien walaupun sudah habis sesi kaunseling.
Baiklah, kita masuk kepada persoalan yang ketiga, iaitu persepsi positif klien terhadap pengetahuan kaunselor mengenai budaya warga negara Malaysia. Jadi, sebelum kita memasuki hasil temu duga ataupun temu bual kita terhadap klien, kita nak tahu kenapa perlunya persepsi positif ini. Jadi persepsi ini perlu bagi membantu meningkatkan keperluan dan keyakinan masyarakat untuk mendapatkan hasil ataupun sesi profession counselling ini. Oleh itu, setiap kaunselor seharusnya mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mendalam berkenaan dengan keunikan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya dan juga etnik. Perlu tahu tak? Untuk kaunselor memahami budaya dan etnik. Jadi seterusnya adalah pandangan terhadap tokoh seperti Carl Rogers yang menyatakan bahawa klien akan rasa sangat berkait rapat dengan kaunseling pelbagai budaya di mana ianya mengetengahkan aspek penerimaan terhadap orang kata penerimaan tanpa syarat terhadap klien dalam pelbagai budaya. Empati terhadap klien yang berbilang budaya juga dipertengahkan dalam teori Carl Rogers. Baiklah, kita nak teruskan apa agaknya persepsi klien terhadap pengetahuan kaunselor mengenai budaya warga negara Malaysia. Jadi menurut Cik Atika sebagai klien pertama, melalui pengalamannya menjalankan sesi kaunseling sebelum ini, dia mendapati bahawa kaunselor sememangnya mempunyai pengetahuan mengenai budaya warga negara Malaysia. Namun, pengetahuan itu tidaklah benar-benar mendalam dan masih sedikit kurang. Hal ini kerana apabila dia melakukan sesi kaunseling bersama kaunselor, kaunselor hanya menekankan isu permasalahan yang wujud pada ketika itu dan tidak mengetengahkan apa-apa isu berkenaan budaya. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat sedikit kekurangan mengenai budaya warga negara Malaysia ataupun budaya dalam sesi kaunseling. Baiklah, tambah Cik Atikah lagi mengenai hal ataupun persepsi ini, kaunselor hanya mengenali latar belakangnya melalui pertanyaan sebelum melakukan sesi kaunseling yang sebenar. Jadi ini menyatakan bahawa kaunselor ada mengetahui mengenai latar belakang klien, namun tidaklah terlampau mendalam dan hanya dibincangkan sebelum melakukan sesi kaunseling yang sebenar-benarnya. Baiklah, kita masuk kepada persoalan yang seterusnya, iaitu persepsi klien terhadap sensitivity kaunselor berkaitan dengan kepelbagaian budaya ketika menjalankan sesi kaunseling. Baiklah, sensitivity kaunselor mengenai silang budaya dapat dikonsepkan sebagai suatu elemen yang sangat penting dalam kaunseling pelbagai budaya. Jadi dapat di-highlightkan dan diterapkan di sini mengenai isu sensitivity adalah elemen yang sangat-sangat penting untuk kaunselor terapkan. Jadi melalui sesi temu bual yang dilaksanakan bersama Cik Atika, Cik Atika turut menyatakan mengenai persepsi atau tanggapannya terhadap sensitivity kaunselor berkenaan dengan kepelbagaian budaya yang dimilikinya. Menurutnya, tidaklah dinafikan kaunselor juga mempunyai sensitiviti berkenaan dengan perbezaan budaya yang dimilikinya. Namun, sensitiviti itu masih lagi agak sedikit dan pada tahap yang agak rendah. Dan juga soalan-soalan yang diajukan berkenaan dengan budaya Cik Atika seperti agama, bangsa dan sebagainya itu ditunjukkan agak kurang kepekaan kaunselor terhadap kelainan budaya yang dimilikinya. Jadi seperti situasi yang dikongsikan oleh Cik Atika yang mempunyai budaya dan etnik yang berbeza, tentunya dia memerlukan sensitiviti dan kepekaan seorang kaunselor terhadap kelainan budayanya. Hal ini kerana dia ingin merasakan penerimaan dalam diri kaunselor untuk perkembangan Cik Atika itu sendiri sepanjang sesi melakukan sesi kaunseling secara positif dan seterusnya membawa kepada celik akal yang berkesan di hujung sesi.
Baiklah, seterusnya kita nak ketahui bagaimana kaunselor dapat menyesuaikan sesuatu kemahiran kaunseling dengan ciri-ciri klien pelbagai budaya. Jadi, berdasarkan teori pemusatan klien oleh Carl Rogers, kemahiran empati merupakan kemahiran yang sangat penting dalam mengendalikan klien pelbagai budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana empati yang dimaksudkan merujuk kepada kebolehan seorang kaunselor memasuki ruang rujuk klien, bukan sahaja isu dan permasalahannya, malah empati dalam latar belakang budaya klien. Jadi, teori yang kedua dalam teori pemusatan klien, Carl Rogers menekankan penerapan elemen penerimaan tanpa syarat, di mana kaunselor perlulah menerima apa sahaja latar belakang klien tanpa meletakkan sebarang label. Baiklah, kita masuk kepada kemahiran lisan. Kemahiran lisan dan bukan lisan juga sangat penting dalam kaunseling pelbagai budaya. Hal ini kerana terdapat pelbagai isu mengenai laras bahasa yang digunakan dalam sesi kaunseling. Jadi bagi mengelakkan perkara itu berlaku, maka kaunselor sepatutnya berupaya menguasai lebih daripada satu bahasa agar dia boleh berkomunikasi dengan mudah dan lancar dengan klien. Oleh itu, kemahiran tersebut sesuai untuk digunakan bagi menepati ciri-ciri klien yang hadir dalam pelbagai budaya. Sebagai contoh, Channel Artika merupakan seorang yang berasal ataupun yang berbangsa Iban berasal daripada Sarawak. Jadi, wajar untuk kaunselor mengetahui sedikit sebanyak mengenai bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Sarawak ataupun orang yang berbangsa Iban. Ini bagi menghormati dan memudahkan kelancaran sesi kaunseling itu berlaku. Hai semua, Assalamualaikum. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan dengan melihat profil klien kedua kami. Inilah dia klien kedua kami. Namanya adalah Vinita, anak perempuan Musami Gaundar. Okey, mesti semua tertanya kan, Vinita ni latar belakang identiti budayanya bagaimana? Tak apa, kita akan teruskan penerangan sebentar sahaja nanti. Baiklah, Vinita kini sedang menetap di Senai Johor dan juga berusia 23 tahun, masih lagi merupakan pelajar UUM. Okey, jom kita lihat pada latar belakang identiti budaya klien kedua kami. Baiklah, untuk bangsa klien kami yang kedua berbangsa India dan sebenarnya tiada perkahwinan campur tau dalam sejarah keluarga Vinita ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia kalau orang tengok daripada segi wajah Vinita ni, mesti orang akan cakap Vinita ni sebenarnya ada percampuran Cina dan juga India. Tetapi menurut Vinita, tiada sebarang perkahwinan campur dalam keluarganya. Okey, untuk agama Vinita pula, Vinita dan keluarganya merupakan penganut agama Hindu dan menyambut Deepavali sebagai perayaan tahunan mereka. Kalau cakap Deepavali, mesti kita teringat muruku. Macam-macam lah kan? Okey. Seterusnya, kita lihat pada latar belakang klien dan keluarga. Vinita ini merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik tau. Vinita ada seorang adik lelaki dan seorang adik perempuan dan ketiga-tiganya masih lagi berstatus bujang. Baiklah, untuk bapa Vinita pula bekerja sebagai Quality Assurance Agent, manakala ibunya pula bekerja, ibunya tidak bekerja, tapi ibunya adalah seorang suri rumah. Baiklah, untuk keluarga, latar belakang ekonomi keluarga Vinita ini berasal daripada golongan T20. Okey, kita lihat pula kepada peranan-peranan Vinita seperti peranan jantina. Vinita ni lebih kepada feminin, tapi kadang-kadang ada juga sifat maskulin dalam dirinya. Okey, kita lihat daripada segi sudut ataupun cara Vinita berpakaian. Nampak kan, Vinita ni seorang yang suka berhias dan bergaya. Okey, selain daripada itu, Vinita juga minat memasak dan membantu ibunya. Vinita ada cakap tau, dalam sepanjang kami mewawancara tu, dia memasak untuk dia meluahkan perasaan dia.
Okey, contohlah saya bagikan macam apa yang Vinita bagi tahu pada kami. Apabila Vinita marah pada seseorang, okey, Vinita akan pergi ke dapur, akan menguli doh untuk buat roti canai ke dan sebagainya. Daripada menguli doh tu lah Vinita akan orang kata meluahkan perasaan-perasaan marahnya di situ. Okey. Kemudian untuk peranan sekeliling pula, Vinita ni rajin tahu berhiking ataupun kata mendaki gunung dan sebagainya, dan juga Vinita gemar berkebun. Cumanya dalam aktiviti hiking tu waktu-waktu pandemik macam ni terpaksa dikurangkanlah sedikit menurut Vinita. Okey. Peranan sosial pula, kita tengok peranan sosial klien kedua kami. Vinita ini aktif bersosial dan bergaul bersama-sama dengan rakannya. Nak tahu tak, sepanjang kami wawancara Vinita ni, dia sangat-sangat orang kata macam dah lama kenal lah. So maksudnya Vinita ni tak ada masalah dalam nak bersosial dengan sesiapa pun. Kau dapat tengok pada gambar ni kan, Vinita pun bercampur dengan semua. Maksudnya berkawan dengan tak kisahlah daripada segi sebarang apa kata pelbagai budaya, Vinita berkawan. Okey, kemudian peranan keluarga pula, memandangkan Vinita ni anak sulung kan. Jadi Vinita seorang yang sangat rapat dengan keluarganya dan sangat bertanggungjawab terhadap peranan-peranan sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak dan sebagainya. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan-soalan yang telah kami tanyakan kepada klien kedua kami. Okey, soalan pertama adalah, apakah persepsi klien terhadap kaunseling? Kalau nak tahu, sebenarnya perkataan pertama yang keluar daripada mulut Vinita adalah dihormati. Maksud Vinita di sini adalah bidang kaunseling ini adalah bidang yang sangat dihormati. Kami pun jadi macam agak terkejut juga sebab begitu laju perkataan tersebut keluar daripada mulut Vinita, sebab maksudnya Vinita sangat menghargai dan menghormati bidang kaunseling ini sendiri. Okey, kenapa Vinita berkata sedemikian? Sebab menurut Vinita, bidang kaunseling ini adalah satu platform yang boleh memberikan bantuan dan perkhidmatan dalam mendengar masalah seseorang. Okey, sebab itulah klien merasa macam bidang ini adalah bidang yang sangat dihormati. Dan menurut klien juga, sebagai seorang manusia biasa lah, kita pun takkan mampu terlepas daripada ada sebarang masalah dalam kehidupan kita kan. Jadi kita perlukan orang-orang seperti kaunselor ini untuk mendengar masalah-masalah kita. Dan masa yang sama memberi bimbingan dan nasihat juga lah kepada kita. Okey, soalan yang kedua adalah berkenaan dengan persepsi klien terhadap kaunseling di Malaysia. Okey, sebenarnya Rogers pada 1961 telah menyatakan bahawa persepsi klien terhadap sikap kaunselor itu jauh lagi penting daripada bagaimanakah kaunselor itu nak aplikasikan teori dan kemahiran dia dalam melaksanakan sesi kaunseling itu sendiri. Okey, jadi menurut klien, persepsi klien terhadap sikap kaunselor di Malaysia ni adalah klien merupakan individu yang sangat penyabar. Okey, sebagai seorang kaunselor juga, mereka cenderung untuk bertemu dengan pelbagai kerenah dan juga jenis perangai klien yang berbeza setiap hari. Jadi di situlah menurut klien, sifat atau sikap penyabar tu sangat-sangat penting dalam profession kaunseling di Malaysia ini. Okey, itu menurut pendapat klien kami. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan apakah persepsi klien terhadap sensitivity kaunselor sepanjang kaunselor tersebut melaksanakan sesi. Okey, kalau kita tengok apa yang Vinita dah bagi tahu ni, katanya kaunselor sangat memahami klien dan klien berasa kaunselor sangat sensitif terhadap latar belakang budaya yang berbeza. Sewaktu Vinita ini menjalankan sesi kaunseling dengan kaunselornya beragama Islam dan berbangsa Melayu. Manakala Vinita pula beragama Hindu dan berbangsa India. Jadi kata klien ni, kaunselor sangat memahami dan sangat sensitiflah terhadap budaya yang berbeza tersebut. Okey, kemudian menurut klien ni, tanggapan tersebut muncul disebabkan oleh sifat ataupun sikap kaunselor itu sendiri yang suka ambil berat sepanjang sesi tersebut berlangsung. Okey. Selain itu juga, kaunselor tidak berbelah bahagi dan telus dalam membuat sesi. Kiranya tak ada sebarang prejudis lah sepanjang sesi tersebut berlangsung. Jadi disebabkan itulah klien rasa yang tahap sensitivity kaunselor ini sangat bagus sebenarnya sepanjang sesi tersebut dilaksanakan. Okey. Jadi ada impak dan kesannya tahu disebabkan oleh keikhlasan dan juga kejujuran kaunselor dan juga klien dalam menjalankan sesi. Kesannya, niat awal klien
yang hanya ingin datang membantu ni. Maksudnya Vinita ni niat awal dia datang nak membantu kaunselor tu untuk kaunselor menyelesaikan sesi kaunseling. Dia jadi satu sesi yang berturutan tau, selama 8 sesi. Disebabkan oleh Vinita ni sebagai klien ni, dia rasa dah selesa dah dengan kaunselor tersebut. Jadi banyak lagi perkara yang mereka explore sepanjang 8 sesi tau korang. Banyak tu. Nampaklah perubahan besar di situ. Okey. Kemudian kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey. Kepentingan kaunseling pelbagai budaya ini terhadap kepada kaunselor, kepada klien itu sendirilah. Okey, menurut klien, ialah Malaysia ini merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Oleh kerana itu, perkhidmatan kaunseling silang budaya atau pelbagai budaya ini adalah sangat penting. Okey, sebab ia adalah perkara asas dalam konsep persefahaman antara satu sama lain. Okey, dan di sini komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam mewujudkan kaunseling silang budaya atau kaunseling pelbagai budaya yang bermakna kepada diri kaunselor dan kepada diri klien. Penting tu sebenarnya. Okey. Kita lihat pada soalan yang seterusnya, apakah cabaran dalam kaunseling budaya? Okey, cabaran bagi kaunselor di Malaysia adalah satu perkara yang mereka perlu faham berkenaan dengan budaya masyarakat itu sendiri. Okey, sebab budaya masyarakat ni dia ada kewujudan budaya baru yang melibatkan perkahwinan campur misalnya. Jadi, perkara-perkara macam tu lah yang perlu mereka faham daripada segi cara hidup mereka, bagaimana dan orang kata apakah yang mereka cuba adaptasikan dalam kehidupan mereka disebabkan oleh perbezaan budaya tersebut kan. Okey, dan di sini juga kaunselor perlulah berhati-hati. Kan perlu berhati-hati sebab setiap perkataannya kerana kepelbagaian budaya yang unik itu di Malaysia sangat menarik dan perlu difahami dengan teliti supaya kaunselor tidaklah tersalah kata dalam memberi tafsiran dan pandangan yang boleh menjejaskan pandangan budaya klien itu sendiri. Itu sangat penting di mana kaunselor perlu orang kata mengambil berat tentang isu tersebutlah. Itu antara cabaran yang terbesar dalam kaunseling budaya itu sendiri. Okey. Kita dah sampai kepada kesimpulan ataupun kepada penghujung pembentangan kami. Kesimpulannya, kaunseling pelbagai budaya ini merupakan aspek penting bagi kaunselor yang akan berhadapan dengan klien yang datang daripada pelbagai jenis budaya. Tak kiralah daripada segi etnik berbeza ke, agama berbeza ke, usia, status ekonomi maupun jantinai berbeza. Oleh itu, amat penting bagi seorang kaunselor untuk sentiasa peka dengan apa sahaja perbezaan latar belakang klien dan kenalah sentiasa menerima klien tanpa syarat seperti yang dinyatakan oleh Carl Rogers. Penting tu di situ. Justeru, seorang kaunselor perlulah mempunyai pengetahuan yang baik berkaitan dengan budaya agar dapat mengendalikan sesi kaunseling pelbagai budaya yang lancar. Saya harap pembentangan kami pada hari ini memberikan banyak pengajaran kepada diri saya dan kepada diri kita semua bakal kaunselor ini. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.